Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video kali ini. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tentang pandang darat fizikal peringkat aliran sungai dan tasik utama di Malaysia. Dan akhir sekali adalah kepentingan sungai dan tasik di Malaysia, insyaAllah. Okey, kita teruskan sebagai pendahuluan. Malaysia menerima hujan sepanjang tahun di mana jumlah hujan di Malaysia adalah sebanyak 2,600 mm setahun. Maka ia telah membentuk sungai dan saliran utama di Malaysia. Pandang darat fizikal peringkat aliran sungai terbahagi kepada 3, iaitu peringkat hulu sungai, peringkat tengah sungai dan peringkat hilir sungai. Untuk setiap peringkat, pelajar perlu tahu apakah halaju sungai, sama ada deras atau perlahan, aktiviti yang berlaku dan bentuk muka bumi yang terbentuk. Pada peringkat hulu sungai, halaju sungai adalah sangat deras dan aktiviti yang berlaku ialah hakisan, maka ia telah membentuk lurah V yang bercurun-curam, jeram, air terjun. Selain itu, hakisan dasar juga giat berlaku di hulu sungai dan ini telah membentuk lubang periuk. Hulu sungai, halaju sungai adalah sangat deras dan aktiviti yang berlaku adalah hakisan. Hakisan yang berlaku di hulu sungai adalah hakisan dasar dan ini telah membentuk lurah V yang bercerun-curam. Pada peringkat tengah sungai, halaju sungai adalah sederhana. Aktiviti yang berlaku ialah hakisan dan pengangkutan. Manakala bentuk muka bumi yang terbentuk ialah lurah U, susuh bukit berpancar sehingga membentuk likuan sungai. Pada peringkat tengah sungai, aliran sungai adalah sederhana. Hakisan yang berlaku adalah hakisan tebing. Maka ia telah membentuk lurah U. Sebab itu, pada peringkat tengah, aliran sungai semakin lebar. Seterusnya, pada peringkat hilir sungai, di sini lurah sungai semakin melebar dan berlakunya proses pemendapan. Aliran sungai adalah sangat perlahan dan menyebabkan sungai berliku-liku. Pada peringkat hilir sungai juga terbentuknya tasik ladam. Di hilir sungai juga terbentuknya delta dan berlakunya proses pemendapan. Pada peringkat sungai, aliran sungai semakin perlahan, maka aktiviti yang berlaku adalah pemendapan. Seterusnya kita akan fokus kepada sungai dan tasik utama di Malaysia. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, di Malaysia kita menerima hujan sepanjang tahun dan jumlah hujannya adalah 2,600 mm setahun dan ini telah membentuk sungai yang utama di Malaysia. Kebanyakan sungai di Malaysia berpunca daripada kawasan tadahan yang terletak di kawasan tanah tinggi. Okey, yang pertama adalah Sungai Pahang. Okey, Sungai Pahang merupakan sungai yang terpanjang di semenanjung di Malaysia, di mana panjangnya ialah 457 km. Seterusnya adalah Sungai Bernam. Sungai Bernam adalah sungai sempadan negeri antara negeri Perak dan negeri Selangor. Seterusnya adalah Sungai Endau. Sungai Endau adalah sempadan negeri antara negeri Pahang dan negeri Johor. Okey, kita teruskan ke Sarawak. Ke Sarawak terdapatnya Sungai Rajang. Sungai Rajang adalah sungai yang terpanjang di Malaysia, di mana panjangnya ialah 563 km. Seterusnya adalah Sungai Baram. Sungai Baram adalah sempadan antarabangsa antara Malaysia dan Brunei. Seterusnya adalah Sungai Kinabatangan.
Sungai Kinabatangan yang mengalir dari kawasan pergunungan ke barat daya Sabah ke Laut Sulu. Selain itu juga, di Malaysia terdapat tasik. Tasik yang pertama adalah Tasik Bera. Tasik Bera adalah tasik semula jadi yang terbesar di Malaysia. Seterusnya adalah Tasik Chini. Di Terengganu juga terdapat Tasik Kenyir. Tasik Kenyir adalah tasik buatan yang terbesar di Malaysia. Seterusnya adalah Luagam Bunut yang terletak di Sarawak. Teruskan pelajaran kita hari ini, iaitu kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Okey, umumnya terdapat 7 kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Ayo kita lihat. Okey, yang pertama adalah untuk menjana tenaga hidroelektrik. Hidroelektrik merupakan sumber tenaga alternatif yang utama di Malaysia. Di mana di Malaysia kita mempunyai sungai yang beraliran deras dan sesuai untuk menjana tenaga hidroelektrik. Contohnya adalah Empangan Keniring di Perak dan Empangan Pelagus di Sarawak. Selain itu juga, sungai dan tasik di Malaysia digunakan untuk sumber pengairan. Sumber pengairan merujuk kepada air yang digunakan untuk kegiatan pertanian. Contohnya penanaman padi, iaitu Sungai Muda di Kedah dan Sungai Kelantan. Selain itu juga, air digunakan untuk kegunaan domestik. Kegunaan domestik merujuk kepada kegunaan harian kita, contohnya mandi, memasak dan lain-lain lagi. Okey, sungai di Malaysia juga menjadi sempadan semula jadi antara negeri-negeri. Okey, contohnya adalah Sungai Bernam antara Perak dan Selangor, Sungai Endau antara Pahang dan Johor, dan ada juga adalah sungai yang menjadi sempadan antarabangsa, iaitu contohnya Sungai Golok antara Malaysia dan Thailand. Seterusnya, sungai dijadikan sumber protein. Okey, di dalam sungai terdapat banyak sumber ikan. Contohnya ikan patin, ikan keli, ikan tilapia dan lain-lain lagi. Selain itu juga, sungai adalah sumber pengangkutan dan perhubungan, di mana sungai digunakan untuk menghubungkan kawasan pedalaman. Contohnya Sungai Rajang dan Sungai Pahang. Okey, yang terakhir adalah untuk kegunaan rekreasi dan pelancongan. Di mana sungai di Malaysia mempunyai aliran yang deras sesuai untuk aktiviti lasak. Contohnya water rafting. Dan selain itu juga di Malaysia mempunyai river cruise, contohnya di Melaka.